Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna ala rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir ولا تعسر ربي تمم بخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan selang-selikan hamba ke selas-selika apa ni kuliah hamba ni satu malam kita teruskan dengan kuliah tajuk ad-din. Satu malam berikutnya insya-Allah kita akan tengok sikit, kita akan berkongsi sikit berkenaan dengan risalah korban. Yang mana risalah ni ada lebih kurang dalam 12 ataupun 13 muka surat. Merasa sesuai lah kalau kita mulakan sedikit berkenaan dengan risalah korban, kerana kita akan menghadapi Hari Raya Aidil Adha. Ya, semoga dengan kita baca kitab risalah korban kita ni, ibadat korban kita jadi tidak semata-mata ibadat adat lah, dia akan menjadi ibadat, dan itulah kehendak kitanya. InsyaAllah malam ni kita akan mulakan baca kitab risalah atau korban ini untuk sama-sama sebagai perkongsian, dan sambil-sambil tu kita bacalah Al-Fatihah untuk kita sahkan pahala bacaan Fatihah kita tu pada pengarang kita ni, iaitu Haji Wan Muhammad Zakir bin Wan Ismail, Madrasah Darussalam, Patani, Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan korban. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maka kata Tuhan kita ni, apabila menjelang hari raya Adha atau hari raya haji, raya korban lah Adha ni, ataupun hari raya haji, ramai di antara orang kita ingin mengerjakan ibadat korban. Ini suatu situasi, suatu fenomena yang baiklah. Kerana ramai di antara orang kita ni nak korban. Selepas raya puasa tu pakak cari lembu belaka dah. Cari-cari nak pula lembu apa ni yang gemuk-gemuk. Yang besar-besar, kalau boleh harga murah, macam-macam lah. Comel dah tu, maknanya niat tu comel dah. Tetapi kebanyakan mereka beramal tetapi tidak diketahui caranya. Ini yang menjadi masalah. Kita nak buat amal, nak berkorban, tapi tak tahu cara dia, tak erti caranya. Dan mereka pula tidak bertanya orang alim. Biasa anjara lah. Tanya tuk guru, tanya ustaz-ustaz. Kadang-kadang dia duk tanya sama-sama dia je. Dan tidak belajar dari guru-guru yang mahir. Inilah kesilapan kita. Tetapi mereka tetap mengerjakannya. Walaupun dia tak tanya tuk guru, tak tanya orang alim, dia buat juga. Berdasarkan cakap-cakap dan perbuatan orang sekampung. Pedoman di situlah.
Orang orang kampung duk buat semua ni tanya lagu mana korban. Dengan orang kampung je lah. Kalau orang kampung tu hok ngaji tak ada masalah. Kalau orang kampung tu hok tak ngaji 2 kali 5 dengan dia kok, habislah. Dah. Dan sekelilingnya, orang sekeliling dia lah, orang kampung sebelah kau yang mengikut adat resam tempat itu. Dia ikut kebiasaan lah orang kampung ni, mula tidak mengaji syarat-syarat gapo ndak korban gitu gini ni tidak belajar. Maka dia akan ikut sebagaimana yang telah dibuat oleh masyarakat setempat lah. Lagu ni lah korban kalau tak belagu dia patah lalu dah. Dah. Sehingga ibadat korban sudah tidak dinamakan ibadat, tak jadi ibadat, orang tak panggil ibadat dah. Tetapi dinamakan dengan program atau rancangan. Dah. Program korban. Itu dia. Satu benda yang itu dah comel juga nak nampak itu, tapi kalau boleh jangan tinggallah perkataan ibadat tu. Kerana korban ni adalah ibadat. Sunat muakkad. Program ibadat korban buatlah. Maka ia dilakukan berdasarkan rancangan satu badan, satu pertubuhan kita kata. Tertentu dengan tidak mengambil kira syarat sah dan batalnya. Maka di sinilah perlu kepada ilmu supaya ibadat kita tu jadi ibadat, tidak jadi adat. Jangan tahu kita pun ikut dengan keadaan tak tahu, dengan keadaan jahil yang menyebabkan harap-haraplah kita dengan korban kita tu kita dapat taqarrub ila Allah ataupun dapat Allah, maka sajalah tak jadi ibadat kok. InsyaAllah dia akan royak kesilapan sebahagian daripada kesilapan korban belakang sekali. Lagi, tetapi ia dilakukan mengikut selera nafsu jahil tanpa ilmu. Buat gitu. Tengah korban tu nak dah, sebahagian daripada kita ni korban nak, tapi tak tahu nak niat korban. Niat tak betul, niat tak kena. Bermula daripada akad jual beli lembu korban lagi. Ada orang kita dia angkat jual beli seekor. Dah, hamba belilah lembu ni. Dah saya belilah lembu ini. Bila gitu dia panggil akad jual beli seekor lembu. Sedangkan kitanya nak korban 1 bahagian ataupun 2 bahagian. Dah tiba-tibanya kita beli seekor lembu. Lepas tu orang lain pula boleh. Dah nak beli pula. Dia pergi beli dengan tuai asal lembu. Sedangkan lembu tu bila kita beli seekor, bila kita bayar dia jadi hak milik kita. Orang lain nak beli kena mari beli dengan kita lah. Lagi beli dengan tuai asal taklah. Jadi di situ berlaku dah. Berlaku orang kata kepincangan. Tak betul dah situ. Jadi daripada jual beli lagi tidak sah dah. Dan ada juga orang yang tidak pandai, tidak reti niat korban ni, dia niat seekor. Hamba korban inilah korban bagi diri hamba. Dia niat gitu, makna dia niat seekor. Kalau lembu, kalau kambing tak apalah, mungkin tidak perlu bagi. Sedangkan dia hanya ambil 1 bahagian ataupun 2 bahagian. Tapi apabila dia niat inilah korban bagi diri aku, maka niat sebegitu dah dia niat seekor lembu. Itu dia. Bila gitu kata tuan kita ni nak tolong kita, dia nak bantu kita supaya ibadat korban itu jadi ibadat. Di sini saya ingin memperkatakan beberapa perkara tentang korban secara ringkas. Dia nak kita terangkan kepada kita perkara yang berkaitan dengan korban ini, rukunnya, syaratnya dan juga sunatnya secara ringkas supaya menjadi panduan dan tempat tilikan. Jadi panduan kita, tempat kita tilik, mana kita menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kepada kita bersama. Dan kita boleh berkongsi lah. Kerana pada masa kini ada yang melakukan korban dan jual beli dan sembelih dan berniat dan lain-lain lagi, tetapi tidak mengikut setiap hukum itu,
sebagaimana yang dinyatakan diroyak dah di dalam kitab-kitab fiqh muktabar. Inilah masalah kita. Pada jual beli lembu lagi tidak sah dah. Lepas tu niat pula tak betul dah. Lepas tunya sebab sembelih pula wakil sembelih saja. Dia sembelih ni dia ada boleh wakil sembelih saja. Wakil sembelih serta niat korban. Wakil sembelih ni sunat. Apa lagi lah. Dah, wakil sembelih dan wakil niat korban kepada orang yang sembelih. Tu dia dua. Nak wakil sembelih saja pun tak apa. Nak wakil sembelih dan wakil niat korban pun tak apa. Wakil pula sembelih, wakil pula niat korban, wakil pula bagi daging korban. Tu dia. Ataupun wakil belakang. Lagu mana niat dia jual beli pun kita wakil kat orang. Niat sembelih ni sembelih pun kita wakil kat orang. Niat korban pun wakil kat orang. Dah. Bagi daging korban pun kita wakil. Ni dia ada lafaz dia tertentu. Tu dia ada akad dia yang tertentu. Maka di sinilah kita perlu belajar, perlu tahu. Contohnya biasa berlaku kesilapan dalam niat korban. Contoh kalau kita ambil sebahagian ataupun satu bahagian daripada lembu untuk dibuat korban, maka kita niat satu bahagian cukuplah. Inilah contoh niat satu bahagian lagu mana. Katakanlah kita korbankan lembu. Maka contoh niat dianya inilah satu bahagian daripada 7 bahagian korban bagi siapa kita nak korban tu. Diri kita ke, ayah kita ke, mak kita ke, adik-beradik kita ke, siapa dia kita nak, itulah yang boleh kita korbankan kepada dia. Tu dia contoh niat korban kalau satu bahagian. Kalau ambil 2 bahagian dua kita niat. Itu satu yang berlaku juga di setengah-setengah masyarakat kita. Semasa korban dia niat berkorban. Tetapi daging yang dikorban dibuatnya akikah. Tidak hasil lah akikah. Ada juga perbezaan, ada kebanyakan syarat dan rukunnya sama akikah dengan korban, tapi dalam masalah bahagi daging korban, akikah ni afdal kita bahagi daging yang dimasak. Korban ni daging mentah, bahkan kalau sedikit, kalau tak buri sedikit kadar 1 kati kata setengah ulama daging mentah tak sedekahkan kepada fakir miskin, maka tak dikira korban kita tu. Itu korban. Jadi kalau kita niat korban buat akikah, kita masuk semua panggil orang makan, maka tak hasil lah korban kita. Ada masa niat korban, tapi daging boleh kita buat akikah. Ada juga sebahagiannya buat makan baik wah orang kata unduri kahwin. Itu dia. Jadi inilah kesilapan yang berlaku yang disebabkan oleh jahil. Cukup setakat tu, insya-Allah kita sambung malam lusa pula. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.